Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Uh, saya nak tengok siapa yang masuk ni nak tengok. Tak dapat lagi. Ya, saya. Hmm, okey. Saudara Puan Aminah Hamzah, saudara Zamari LC, terima kasih. Selamat malam menemani saya, saudara. Saudara Ramzul, itu juga Kamarudin, saudara Razi, saudara Elias Muhammad, saudara Jalal Ali, apa khabar sahabat? Saudara Pak Chu dari Langkap, di Belangkap tu macam mana, hujan ke? Saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, saudara. Begitu juga dengan saudara Izzuddin. Muhammad Kapli, salam madani katanya. Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabarku? Semoga sihat walafiat seluruh keluarga. Saudara Zulzai, saudara Azhar M, saudara Muhammad Faridun Tukiman, saudara Azhari Izaham daripada Johor Bahru, saudara Aziz Abdul Rahman daripada Tanjung Karang. Hujan atau tidak di sana, saudara? Saudara Ahmad Hazini hadir dari Tumpat, Kelantan. Pak Rosini Korengot, apa khabar Wan Selawak? Begitu juga Pak Rosmini dari Pon. Saudara Wan Azwa, saudara Ena Putri, saudara Abdullah Majid dari Pekan Pahang. Ya, saudara Nur Ali, Puan Halimah Ismail, saudara Abdul Aziz, begitu juga Zizah Jane, terima kasih sekuntum Mawar Merah. Saya sayang pada Zizah Jane, saban malam bila hadir, tidak lupa menghantar saya sekeping hati ataupun sekuntum Mawar Merah. Terima kasih Puan. Saudara Puan Zizah Jane, saudara Maruzik Yasid, begitu juga Rubidin, saudara Ramzul, wassalam, terima kasih. Dan ada Yaakob dari salam dari Perak. Jadi Yaakob dia kata hangat pijo malam ni. Orang lain sejuk mengelutur, Mika hangat pijo. Macam mana tiup? Begitu juga saudara Amir Halim, saudara Hani Abdullah. Allahu Akbar. Saudara Richard Bakri, saudara Rahim Aim, Yusuf Mayu Biru dari Pulau Pinang, saudara Sadun Dolah, Hani Abdullah, Richard Bakri, saudara Rahim Aim dari Dungun Terengganu, saudara Henry Kupam James, saudara Nazir Bazin, Zainuddin Yaakob dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Maklum sajalah dalam suasana begini kadang-kadang yang terlepas, tapi insya-Allah akan saya santuni usai pencerahan saya nanti, saudara. Baik, saudara. Sebiasa, hari ini, saudara, hari Khamis. Jangan lupa, hari ini hari Khamis, malam Jumaat, malam Seribu Rahmat. Sebaik mungkin, selepas mendengar pencerahan saya, sebelum nak tidur nanti, saudara, apa kata kalau kita adakan solat sunat sebab malam Jumaat dan subuh nanti, kalau boleh sepertiga malam, kita lakukanlah solat tahajud, saudara. Itu yang terbaik. Dan esok insya-Allah kita sama-sama berkumpul di masjid untuk melaksanakan ibadat solat Jumaat. Hari ini tanggal 14 Disember, saudara, yang merupakan 89 hari lagi, saudara, menuju kehadiran Ramadan. Dan ini juga merupakan hari yang ke-1361. Virus sebut masih lagi merebak dan saya harap teman-teman jagalah kesihatan, pastikan kita melakukan penjarakan sosial, gunakan pelitup muka. Sekejap lagi akan saya beri pencerahan apa kenyataan daripada Menteri Kesihatan yang baru, saudara. Sebelum itu, kita santuni dulu segmen naluri kehidupan. Perlu saya jelaskan bahawa saya bukan ustaz yang bertauliah. Saya juga bukan da'i, saudara. Apa yang saya lakukan, apabila teman-teman berkirim, saya baca. Kalau sesuai, kita baca bersama. Ini untuk pengetahuan kita bersama. Saudara, saya tak ada tauliah, saudara. Ini terus terang saya katakan. Bukan daripada seorang ustaz, saudara Zainuddin, saudara Mahasan Harun, saudara Salih Lembang, Yusuf Awang dari Tanah Merah hadir, terima kasih. Saudara Ramzul, saudara Mat Asri Dir dari Kuantan, Pahang. Saudara, baik. Daripada Aisyah
radhiyallahu anhu berkata bahawasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan yang serupa. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka sebutlah macam terima kasih ya, atas kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang menyebutnya, mengucapkannya, sungguhnya ia telah bersyukur. Dan barang siapa yang membangga-banggakan dirinya dengan menggunakan sesuatu yang ia tidak diberikan, maka ia seperti orang yang memakai pakaian keburukan, saudara. Jangan lupa saudara, ini hadis daripada hadis riwayat Ahmad yang ke-23,452. Statusnya adalah hadis sahih. Sekali lagi saya ulangi, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan yang serupa. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka sebutlah kebaikan tersebut dengan ucapan terima kasih. Barang siapa yang menyebutkan sesungguhnya ia telah bersyukur. Tetapi bagi siapa yang membangga-banggakan diri dengan menggunakan sesuatu yang tidak diberikan, maka ia seperti orang yang memakai pakaian keburukan. Saudara. Jadi artinya saudara, antara akhlak seorang Muslim apabila dia menerima kebaikan, sama ada menerima pemberian daripada sahabat, nasihat dan sebagainya, saudara, sewajarnya kita balas dengan kebaikan yang setimpal dan ucapkan syukur alhamdulillah, saudara. Jika tidak mampu memberi balasan yang setimpal, berilah ucapan terima kasih kepada penyumbang, saudara. Ucapan terima kasih yang terbaik, ungkapkanlah kalimah jazakallahu khairan. Maksudnya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jadi kalimat ini saudara amat bernilai kerana mengandungi doa di dalamnya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kerana daripada Usamah bin Zaid, bahawasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang diberikan sesuatu perbuatan kebaikan padanya, lalu dia membalas dengan mengatakan jazakallahu khairan, iaitu semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sesungguhnya hal itu telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Itu juga adalah hadis riwayat Tirmizi, saudara. Statusnya hadis hasan. Jadi kita dalam malam Jumaat ni saudara, semoga kita berdoa agar Allah memperbaiki akhlak kita. Jazakallahu khairan. Sentiasa berada di mulut kita bila kita menerima apa-apa pemberian ataupun ucapan yang baik-baik dari teman-teman. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Hari ini saya ingin membaca ungkapan mutiara kata. Ini kiriman sahabat saya, Datuk Sri Said Ali. Katanya, sentiasalah berdoa, mempunyai mata yang melihat yang terbaik pada orang lain. Hati yang sentiasa memaafkan dan fikiran yang sentiasa melupakan keburukan, di samping jiwa yang tidak hilang keyakinan kepada Allah SWT. Ini kiriman mutiara kata-kata daripada Datuk Sri Said Ali. Saya ulangi, sentiasalah berdoa agar kita mempunyai mata yang melihat yang terbaik pada orang lain. Dan hati yang sentiasa memaafkan, serta fikiran yang sentiasa melupakan keburukan, di samping jiwa yang tidak hilang keyakinan kepada Allah SWT. Terima kasih Datuk Sri Said Ali atas kiriman kata-kata yang cukup berfaedah dan saya rasa agak berarti bagi kita. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang dan khawatir negara boleh muflis kalau wang negara dibelanjakan tanpa had. Dan kepada teman-teman, Saudara Muhammad Amin, Saudara Rizal Ketari, Yangkin Fazmid, Saudara Umi Akiyah, selamat malam Muhammad Radi. Kepada teman-teman yang menyanting semula, ya Puan Fatimah Hashim, Saudara Ismaun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kedai saudara Ismaun? Saya tak tahu, saya dah lupa. Saudara, ya Puan Fazilah. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Ingat, ini adalah pencerahan politik yang sedikit memberi gambaran, informasi yang terkini yang saya dapat untuk kita berkongsi informasi. Bila saya memberi pandangan dan memberi pencerahan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree.
Ini selalu kena saya lafazkan, saudara, kerana inilah permintaan peguam saya. Kalau nanti susah nanti kita, saudara. Kalau anda tidak bersetuju, tidak ada masalah, saudara. Tak ada masalah. Kalau nak menyantuni, hantar kiriman saya, gunakanlah bahasa-bahasa yang terbaik. Ingat, saudara, kita warga cinta damai, menyantuni setiap persoalan dalam kehidupan ini, segala masalah secara harmonis sifatnya. Saudara? Baik. Minta izin minum dulu, saudara. Tekak kering. Badan masih belum sihat lagi, saudara. Tapi dah mula agak pulih sedikit. Kita bermula dengan laporan kaji cuaca, saudara. Yang saya terima daripada Jabatan Kaji Cuaca, bahawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda negeri Kedah, iaitu di Kubang Pasu, Padang Terap dan Sik. Sementara itu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya. Begitu juga Negeri Sembilan, di Melaka. Di Sarawak itu di Kuching, di Bau dan Kuching. Di Serian, Samarahan, di Simunjan dan Seri Aman. Sementara itu di Sabah, Pantai Barat, di Ranau dan Sandakan. Semua ini laporannya angin kencang dan sebagainya sehinggalah pagi Jumaat nanti, saudara. Jadi teman-teman berhati-hati. Kerana saya melihat laporan terkini, saudara, apabila dari Hulu Terengganu, kita difahamkan bahawa banjir yang melanda daerah tersebut semakin buruk apabila jumlah mangsa yang kini telah pun meningkat kepada 240 orang yang terpaksa dipindahkan kepada Pusat Pemindahan Sementara PPS yang telah pun dibuka bagi menempatkan sejumlah 65 keluarga yang terlibat di Hulu Terengganu, saudara. Lokasi pertama yang dibuka PBS ialah projek penyusunan semula Kampung PPSK Felkra Gunung Menerung. Itu dibuka pada jam 10.20 pagi tadi, saudara. Dan kini selama 124 mangsa telah dipindahkan. 3 PPS baru pula telah dibuka, iaitu di PPS Lubuk Periuk, PPS dan PPS Kemat, di mana masing-masing menempatkan sejumlah 32 mangsa. Itu juga di PPS Peneh, melibatkan seramai 52 mangsa. Banjir gelombang kedua ini mula melanda negeri di Hulu Terengganu, dan di Hulu Terengganu adalah merupakan daerah pertama yang terjejas ekoran hujan lebat berterusan lebih 2 hari sejak Selasa lalu, saudara. Sementara itu, saudara, di Kota Baru juga nampak gayanya banjir bagi gelombang kedua mula melanda Kelantan pada hari ini, saudara, yang menyaksikan seramai 821 warga Kelantan yang terpaksa berlindung di Pusat Pemindahan Sementara. Jajahan terlibat ialah Kuala Kerai dan Tanah Merah, apabila 212 keluarga ditempatkan di 16 buah pusat pemindahan sementara. Menurut Pegawai Angkatan Pertahanan Awam daerah Kuala Kerai, Kapten Pertahanan Awam Abdul Fattah Aziz, katanya setakat ini seramai 617 mangsa, melibatkan 156 keluarga di Kuala Kerai yang terjejas dengan banjir. Saya seriau, saudara, sebab Kuala Kerai adalah merupakan antara daerah dulu yang mengalami banjir besar dulu, saudara. Dan kawasan paling teruk terkesan ialah di Kampung Sungai Durian. Bagaimanapun setakat ini, pihak APM sedang melakukan rondaan setiap 2 jam dan penduduk dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan terkini banjir melalui laman sosial, saudara. PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Embak menempatkan mangsa banjir paling ramai di Kuala Kerai. Itu sejumlah 141 orang. Sekolah Kebangsaan Cenulang 78 orang, Sekolah Kebangsaan Banggul Gucik 69, Pusat Komuniti Cucuh Puteri 64 orang, Madrasah Kampung 10 60 orang, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kerai 55 orang, dan di Pejabat Vetenaria 52 orang. Sementara itu di Sekolah Kebangsaan Bedal 28, Masjid Cucuh Puteri 42 serta Madrasah Cucuh Puteri di Cucuh Puteri A 39 orang. Sementara, saudara, di Tanah Merah terdapat 6 PPS yang telah pun dibuka, iaitu di Sungai Kelawit 25 orang, Balai Raya Padang Kijang 30 orang, Sekolah Kebangsaan Alor Pasir 7 orang, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Bunga 16 orang, Madrasah Wak Seman di Kampung Air Batu 97 orang, dan Sekolah Kebangsaan Gual Ceduk 15 orang. Sementara itu, saya mendapat laporan bahawa Sungai Kelantan di Temangan, iaitu daerah Macang, sudah melepasi paras bahaya ketika ini, iaitu setinggi 19.73 meter berbanding yang normalnya adalah 12 meter. Sementara itu di Sungai Nal di Kuala Nal, iaitu Kuala Kerai, dan Sungai Lanas di Air Lanas
juga melepasi paras amaran. Bagaimanapun Sungai Semerak di Jabatan Melo, di Bacok berada pada tahap berjaga-jaga, saudara. Itu di Kelantan, saudara. Terengganu, Kelantan dan di Perak juga nampak gayanya banjir kembali semula. Kerana pagi tadi saya menerima laporan sejumlah 20 mangsa banjir daripada 10 keluarga di Larut, Matang dan Selama dipindahkan ke sebuah pusat pembinaan sementara semalam, malam tadi, saudara, susulan hujan lebat lewat petang semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam di Perak memaklumkan kesemua mangsa yang terdiri daripada penduduk Kampung Matang, Gelugur ditempatkan di PPS Masjid Al-Wusta di Batu Lapan. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan hujan lebat dan ribut petir akan terus berlaku di kawasan Hulu Perak. Berhati-hati, saudara. Begitu juga laman web Public Banjir melaporkan arah Sungai Bidu di Cangkat Jong pula melepasi paras bahaya dengan 3.57 meter pagi ini berbanding paras normal iaitu 2 meter. Ya, saudara, itulah 3 negeri yang mula kembali banjir dan saya mengharapkan teman-teman berhati-hati. Ya, saudara. Jadi bila banjir ni, saudara, bila musim hujan, selalunya maka virus COVID ini akan merebak balik. Sebab itu Kementerian Kesihatan telah pun mengeluarkan arahan pelaksanaan dos penggalak ketiga vaksin berikutan peningkatan kes baru yang dilaporkan sejak akhir-akhir ini. Demikian Menteri yang baru, saya Datuk Seri Zulkifli Ahmad. Baru pegang jawatan Menteri, COVID pun mula naik pula. Aduhai. Datuk Seri, macam mana ni Datuk Seri? Pegang jawatan Menteri Kesihatan, tiba-tiba COVID meningkat. Dan bagaimanapun usahakanlah. Sebab itu katanya mungkinlah sedikit waktu lagi Kementerian Kesihatan akan mengeluarkan arahan katanya. Sebab dia kata ini rentetan pesakit dia pesakit yang kronik kepada warga emas. Datuk Zul, berhati-hati Datuk Zul. Sebab dulu pun masa kita PKP dulu pun Datuk juga yang jadi Menteri Kesihatannya. Jangan pula kali ini berulang pula. Sebab pagi semalam Kabinet telah dimaklumkan berhubung tentang situasi terkini jangkitan COVID-19. Bagaimanapun katanya bahawa pihaknya Kementerian Kesihatan meminta agar warga mulalah pakai balik pelitup muka dan melakukan penjarakan sosial serta kalau yang mana belum ambil dos ketiga tu ambil lah, saudara. Saya tak boleh nak kata apa sebab dos penggalak kat sini akan dikenakan semula. Saudara. Ini akan menimbulkan macam-macam cerita pula, saudara. Saya tak mau tahu macam tangan, tapi itu yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan. Bagaimanapun, saudara, di Singapura nampak kabarnya di Singapura seboleh-bolehnya tidak mahu melaksanakan semula langkah kawalan COVID-19 yang dipertingkatkan. Demikian menurut Menteri Kesihatannya itu telah mengatakan jika warga Singapura menunjukkan sedikit kebimbangan bahawa ia sebenarnya bukanlah perkara buruk kerana itu bermakna kita masih berusaha dalam menyesuaikan diri dengan COVID-19. Kerana katanya bahawa warga Singapura telah pun melalui penyakit ini selama 3 tahun dengan pelbagai jenis langkah pengurusan selamat. Dan akhirnya pada awal tahun ini, Singapura mencapai paras hijau di bawah syarat sistem respons wabak penyakit. Jadi perkara terakhir dalam fikiran kita katanya adalah untuk kembali melaksanakan semula SSM. Itu keadaan di Singapura, saudara. Nampak gayanya banyaklah hospital-hospital di Singapura telah pun diarahkan untuk dalam keadaan berjaga-jaga. Baik. COVID sudah, banjir pun sudah. Saya menerima laporan yang terkini, yang terbaru bagaimana di negara, kita tengok juga negara cuaca negara lain, saudara. Bagaimana di negeri Beijing sekarang. Sehingga saat ini kabarnya operasi perkhidmatan kereta api dan sekolah terpaksa dihentikan. Inilah berikutan cuaca buruk yang melanda akibat salji dan ribut salji di mana suhu di Beijing, di China sudah pun menurun ke bawah minus 18. Itu dia bukan lagi pada paras 18 tapi bawah 18. Selalunya pada angka beku 0 degrees. Ini minus 18. Jadi pengawal bandar raya terpaksa mengeluarkan amaran bahawa berlakunya ribut salji sehingga pada besok hari. Jadi amaran tersebut dikeluarkan dan sekolah ditutup. Rel kereta, perjalanan kereta api ditutup. Malahan pihak kerajaan
meminta beberapa khidmatan kereta api di bandar utama seperti hub komersial Shanghai, di Hangzhou dan Wuhan dihentikan. Kereta api yang masih beroperasi melakukan perjalanan secara perlahan yang menyebabkan kelewatan. Tetapi lapangan terbang di ibu kota Beijing masih lagi boleh beroperasi. Tapi tak tahulah saudara. Kira-kira 32,000 tan metrik saudara. Bahan untuk mencairkan saji telah disediakan untuk digunakan jalan raya dan lebuh raya yang telah pun diselapoti ais di seluruh negeri kawasan Beijing saudara. Apalah tak tahu. Alam sudah nampak gayanya semakin membenci pada warga dunia yang tega melakukan dosa-dosa agaknya lah. Saudara. Saya melihat begitu, sial juga. Baik, saudara, itu di China. Kita ni kadang-kadang, saudara, kita bebas meluahkan kenyataan macam-macam, kata itu dan kata ini, malahan kita menyinggung istana sebab itu kerajaan mewujudkan supaya jangan kita menyentuh dalam politik 3R. Saya lihat sendiri bagaimana di Bangkok. Di Bangkok, kabarnya semalam Mahkamah Thailand telah pun menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun kepada seorang ahli parlimen dari parti Move Forward MFP atas tuduhan menghina raja. Di Thailand tak boleh saudara, menghina raja terus masuk 6 tahun saudara. Saudara, Rukchano Srinok didapati bersalah kerana menghina raja dan juga dikenali sebagai lesi majesty dan melanggar akta jenayah komputer hanya kerana menyiarkan mesej-mesej dalam aplikasinya. Jadi walaupun parti yang diwakilinya memenangi kursi terbanyak dalam pilihan umum pada Mei lalu, tetapi parti tersebut disekat daripada membentuk kerajaan oleh pasukan konservatif yang menentang ikrarnya bagi memperbarui undang-undang fitnah kerajaan. Jadi Rukchano Srinok dijatuhi hukuman 3 tahun atas tuduhan 112 itu menghina raja dan 3 tahun atas tuduhan akta jenayah komputer. Secara di Thailand. Jadi sebab itu pada teman-teman yang bermain dengan media sosial ini berhati-hati saya. Saya yakin sebab negara kita pun ada undang-undang. Kita tak boleh menyentuh istana. Sebab kena ingat saya, raja itulah payung mahkota rakyat. Usai isu di Bangkok, saya melihat ketegasan pihak pemerintah Indonesia apabila negara tersebut meminta Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHR, mereka telah menggesa negara di bawah konvensyen pelarian untuk mempercepatkan penempatan semula pelarian Rohingya. Jangan lupa saya awal bulan lalu saya begitu ramai ada kapal, ada bot yang datang ke Indonesia yang diusir. Tapi bagaimanapun untuk sementara kerajaan Indonesia membenarkan mereka tinggal tetapi bukan untuk kekal. Indonesia sudah pun meminta Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang khusus menjaga pelarian orang-orang pelarian itu untuk dibawa ke negara yang mau menerima mereka. Itu di Indonesia. Kenapa kita di sini pula saudara masih lagi bertoleransi. Kita membiarkan warga yang datang ke sini ni kadang-kadang sampai ke peringkat ke tahap bermerajalela. Mereka boleh berniaga, mereka menguasai kawasan dan akhirnya bila mereka berada di satu kawasan, mereka akan menuntut yang bukan-bukan. Kerana sekarang ni menurut data terbaru UNHR, lebih 1,200 warga Rohingya tiba di Indonesia sejak November lalu dan sekurang-kurangnya 300 daripadanya tiba di Aceh dalam tempoh seminggu. Jadi menurut Menteri Luar Retno berkata agensi pelarian PBB berikrar untuk membantu menyelesaikan isu terbabit dengan memberikan bantuan menyokong kehidupan pelarian Rohingya. Ya, Isnin lalu Presiden Jokowi berkata kerajaan telah menyediakan tempat perlindungan sementara. Sementara saja, bukan untuk kekal. Bila turut menyuarakan kebimbangan mengenai jenayah pemerdagangan orang yang dikaitkan dengan peningkatan jumlah pelarian Rohingya yang memasuki Indonesia. Jadi saya haraplah pimpinan kita dapat melaksanakan tindakan yang sewajarnya. Tak boleh dibiarkan. Kalau tidak nanti apa yang berlaku di Bukit Bukit Malut di Langkawi sampai seolah tak boleh nak diselesaikan saudara. Bila mereka dah bertambah ramai dan menyusahkan kita. Saudara lihat sendiri apa berlaku saya tengok dalam kiriman. Ini di Sungai Petani saya. Saya tak tahu sejauh mana benar tak benar tapi gambaran yang dihantar pada saya saya lihat warga Myanmar di Sungai Petani mereka seolah macam berani untuk mengadakan perarakan tanpa permit.
Katanya lah saudara. Perarakan agama saudara. Jadi keadaan ini saya rasa ini dilakukan oleh sekumpulan warga asing yang dipercayai warga Myanmar di bandar Sungai Petani Kedah. Katanya sekumpulan kira-kira 200 orang Myanmar mengadakan ritual keagamaan dengan membawa beberapa objek untuk upacara ibadat mereka. Saya rasa kenapa ini dibenarkan? Kita harus sensitif pada kehadiran pendatang yang kadang-kadang dapat negara kita ni boleh buat suka hati mak bapak dia je. Kita tak boleh menerima langkah-langkah ini. Dan satu tindakan yang tuntas. Saya tengok ada yang masuk dalam wall saya ni. Ini video tu dirakamkan oleh orang ramai dan mendapat kritikan hebat daripada warga netizen. Jadi saya harap pihak-pihak penguasa dapat melaksanakan tugas secara tuntas sebab kita dah lenjanlah saudara dengan masalah pendatang-pendatang ni. Pendatang tanpa izin, begitu masalah kita di Selayang, ini di Sungai Petani, berlaku masalah di Bukit Malut, berlaku masalah di Sungai Buloh, masalah di Nilai, saudara, masalah di Melaka, masalah di Seremban, di Johor dan sebagainya. Sudah-sudahlah. Memang kita buat baik, tapi orang kata buat baik itu berpada-pada. Kerana mereka ni kadang-kadang bila kita beri betis nak apa? Akhirnya kita bermasalah. Cukup-cukuplah. Saya haraplah pihak JPJ, Jabatan Immigration, pihak Kementerian Dalam Negeri tegaslah. Saya rasa kalau pimpinan peringkat Kementerian Dalam Negeri tegas, saya rasa rakyat tak marah. Usah risau. Kadang-kadang saya tahu sebagai menteri dalam Kementerian Dalam Negeri ini, kalau nak ambil tindakan nanti, orang kata kita tak ada peri kemanusiaan. Dia orang kata nak beri kemanusiaan pun pada-pada. Kalau mereka kadang melampau. Indonesia ada jelas. Kamu datang negeri kami sementara. Lepas itu UNHCR kena ambil. Kami tak mau melayan lebih daripada itu. Sebab itu baru 1,200. Kita ni dah beribu-ribu saudara. Malahan parti pun kabarnya saya tak tahulah. Macam-macam laporan yang dikatakan. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada 4 juta. Datang ke negara kita ini. Memang negara kita ini negara yang makmur. Tapi kemakmuran itu sewajarnya dinikmati oleh warganya. Bukan untuk orang luar. Kamu datang boleh sebagai pelancong. Kamu datang untuk bekerja, boleh, tapi sektor mana? Kalau kamu bekerja di sektor pertanian, masuk ke ladang. Jangan nak duduk dekat pekan, nak buat meniaga dan sebagainya. Kalau kamu di sektor pembinaan, kerjalah dekat kawasan-kawasan pembinaan. Jangan pula nak masuk pula sektor ladang. Kalau kamu bekerja di restoran-restoran, bekerjalah dengan baik, jangan sombong. Rakyat negara Malaysia ni rakyat yang baik, yang prihatin. Kita cukup bertimbang rasa. Tapi janganlah diambil kesempatan. Itu keadaannya kita. Jangan sampai cacing naik ke mata. Itu keadaan saya. Jadi saya haraplah agar Saudara Rahim M juga, ramai warga yang hantar kiriman kepada saya ni, minta agar kerajaan segera melakukan pemutihan. Yang mana perlu diputihkan, putihkan. Jangan kita biarkan cacing naik ke mata. Cukup-cukuplah. Lenjan dah kita tengok keadaan. Apa yang berlaku di Nilai, apa berlaku di Seremban, apa berlaku di Bukit Malut, apa berlaku di Kedah, apa berlaku di seluruh negara. Jadi menjadi masalah pula pada kita. Tuntas laksanakan bagaimana ketegasan di Indonesia. Dari awalnya negara Indonesia pihak berkuasa Indonesia tak bagi terus mendarat. Ada bot yang dihalau keluar daripada Aceh. Tapi atas keprihatinan kemanusiaan kita bagi tapi sementara. Jangan kamu datang sini, akhirnya kamu dah buat keluarga, boleh buat rumah dalam hutan lah, dalam bandar, beli rumah dan berniaga. Ini saya rasa melampau. Itu keadaannya. Tak apalah dia Tahir, itu cerita tu kita tak usah lalu bergaduh bersama-sama dia orang. Baik, saudara, kita masuk bicara dari Gaza. Ini masih lagi merunsingkan fikiran kita. Bagaimanapun saudara, saya melihat bahawa gencatan senjata telah pun resolusinya diterima di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, di mana majoriti negara-negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengundi memihak agar gencatan senjata kemanusiaan segera dilakukan di semenanjung Gaza. Jadi menurut pegawainya menegaskan bahawa PGA, Presiden Perhimpunan Agung Dennis Francis, dia yakin apa yang berlaku semalam merupakan kemenangan besar. Demikian menurut jurucakap UNGA, Monica Grilly. Jadi kenyataan dibuat sehari selepas 153 buah negara yang mengundi menyokong draft resolusi menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza
Bagaimanapun 10 menentang dan 23 negara berkecuali. Tapi 153 mau dilaksanakan. Dia katanya sudah tiba masanya resolusi itu dilaksanakan. Jadi kenyataan Grely dia kata resolusi tersebut mesti dilaksanakan. Dan menurut Siswa Agung jurucakap Siswa Agung PBB Stephanie Jarrick katanya penerimaan resolusi itu telah pun menghantar mesej yang jelas daripada masyarakat antarabangsa mau melihat kedamaian, kesejahteraan kembali dipulihkan di bumi Gaza. Kerana saya daripada peperangan tersebut 18,608 orang itu menurut perkiraan Bangsa Pertubuhan Bangsa Bersatu yang terkorban. Cukup-cukuplah tentera Israel melakukan penyembelihan secara kemabukan darah, mereka menghirup darah warga bangsa Palestin. Cukup-cukuplah. Malahan Pertubuhan Bangsa Bersatu menghantar kiriman pegawai ataupun bantu. Saya lihat, saya tak sampai hati tengok saya. Malahan sekarang ni di Gaza kira-kira laporan saya dapat mengatakan bahawa 360,000 terdapat kes penyakit telah dikesan di tempat perlindungan yang memiliki sekitar 1.9 juta orang yang dipindahkan kesan daripada serangan berterusan tentera Israel. Jadi menurut penyelaras kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestin yang diduduki itu Lynn Hastings, katanya Gaza kini menghadapi bencana kesihatan awam yang paling teruk. Jadi sebab itu perlu dilaksanakan sesuatu, segera dilaksanakan. Gaza dah hancur dah saya. Kementerian Kesihatan meluar kenyataan, tapi nampak gayanya tentera rejim Zionis masih berterusan mau menghirup darah warga Palestin. Malahan di Khan Yunis, unit-unit kereta kebal, jet pejuang Israel masih melancarkan serangan baru ke atas penduduk Palestin yang kelaparan di selatan Ganting. Dalam keadaan makanan tak ada sekarang. 91% penduduk Gaza sekarang ini berada dalam kelaparan apabila konvoi makanan tidak dibenarkan masuk. Malahan tentera Israel masih berterusan melakukan serangan, meledakkan bom saudara. Ini di kawasan Khan Yunis saudara. Dan keadaan semakin meruncing di seluruh wilayah yang terkepung saudara. Setelah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran, cukup-cukup dah, tapi mereka masih lagi bongkar dan angkuh. Saudara, sebab itu menurut kenyataan daripada Perdana Menteri Ireland, saudara, di London, Perdana Menteri Ireland berkata apa yang berlaku di Gaza juga merupakan bencana bagi Israel kerana rejim Netanyahu sudah pun kehilangan sokongan di seluruh dunia. Menurut Leo Varadkar, sebagai Perdana Menteri Ireland, dia kata ia adalah bencana kerana konflik yang dicetuskan rejim itu tidak akan membawa keselamatan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Israel menjejaskan keselamatan jangka panjang dan jangka sederhana. Saya kata benar saya. Setiap warga Israel, warga Palestin tidak mungkin mampu untuk memaafkan luka yang tercalar di hati, di jiwa warga Palestin. Anak kehilangan ibu dan bapa. Ini berkurun lamanya akan berterusan saya. Daripada 18,000 yang dah terkorban, lebih daripada 18,000. Anak yang kehilangan bapa, isteri kehilangan suami, suami kehilangan keluarga, ketua keluarga kehilangan anak-anak, ada yang cedera. Semua ini akan menimbulkan dendam yang membara yang tidak mungkin mampu dipadamkan di kalangan warga Palestin terhadap kebejatan, kebongkakan, keganasan rejim Zionis di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu. Sebab itu kata Leo Varadkar, dia tidak akan membawa kepada keamanan dan mereka semakin hilang sokongan. Artinya Israel sekarang ini sudah semakin hilang sokongan. Malahan sekutu terdekat mereka, itu Amerika Syarikat, dipercayai oleh Leo Varadkar, mula meragui tentang apa yang mereka lihat yang sedang berlaku di Gaza. Jadi tentang bila undian Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada kemarin untuk gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza memperlihatkan bahawa dunia sudah pun mengutuk Presiden Netanyahu. Kerana hanya 10 negara saja yang berpihak pada Israel. Dan apa yang kita lihat katanya, apa yang berlaku di Gaza merupakan bencana mutlak bagi rakyat Palestin dan mereka mengalami penderitaan yang cukup dahsyat. Itu kata Presiden dan Perdana Menteri kepada
island yang melihat kebejatan itu seolah tidak boleh dimaafkan. Sebab itu walaupun tentera Israel mengepam ikut arahan Netanyahu, mengepam air laut dalam terowong, itu juga merupakan satu tindakan yang cukup hina dari segi kemanusiaan. Warga yang terkurung, tahanan yang terkurung dalam terowong, kalau dilepaskan air dalam terowong itu, pasti mereka akan kelemasan. Ini satu tindakan ataupun percaturan ketenteraan yang saya rasa cukup silap. Sebab ia bukan hanya memusnahkan tentera tapi orang awam juga. Sebab itu sekarang ni saya melihat saya daripada Istanbul, dunia hari ini bukan hanya warga Islam saja saya dalam menyatakan bangkangan ataupun bantahan mereka terhadap kekejaman Israel, ia termasuk juga mereka penganut agama Yahudi, penganut agama Kristian, secara padri-padri. Mereka berpakaian dalam pakaian tradisional Yahudi macam bersama dengan Kifih Palestin, Rabbi, Yisrael, David Base, semua mengecam pada Israel. Tetapi kerajaan pimpinan Netanyahu masih lagi bongkak angkuh mau menghapuskan. Saya melihat ini seolah-olah berusaha yang mau melakukan penghapusan etnik. Dan saya rasa tidak mungkin boleh berlaku. Tidak mungkin Allah SWT mengizinkan situasi tersebut berlaku di Palestin. Bumi para anbiya saya. Generasi warisan daripada Nabi saya. Jangan lupa. Palestin bukanlah bumi kaleng-kaleng saya. Jadi saya mengharapkan agar kita terus malam Jumaat kita berdoa pada Allah SWT agar segeralah memulihkan kembali Palestin, agar saudara-saudara kita ni terselamat dari kekejaman. Sekarang ni pun wabak penyakit banyak, makanan tak ada. 91% warga Palestin di Gaza berhadapan dengan krisis kelaparan. Secara insaflah. Ini semua lain tak ada kerana perebutan kuasa. Punca tidak adanya kesatuan. Warga-warga pemimpin dunia Arab juga seolah mereka ada yang berkecuali, ada yang suka, ada tak suka, ada yang sokong, tak sokong. Akhirnya orang boleh melakukan pelbagai onar. Jadi saya haraplah semua ini dapat menjadi pengajaran kepada kita. Janganlah kita berterusan bertelagah. Baik, saya balik ke negara kita. Sebab itu saya melihat bagaimana Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam sebelum menghadiri mesyuarat kabinet, beliau pun telah mengadakan pertemuan dengan semua menteri-menteri dan timbalan menteri daripada UMNO Barisan Nasional yang baru dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menurut Datuk Zahid Hamidi dalam perkongsiannya, beliau berharap amanah dan tanggungjawab ini dilakukan sebaiknya bagi memastikan kepentingan rakyat dan negara terus diperkasa. Mereka ini, kata Dr. Zahid, harus memainkan peranan dalam mengukuhkan kerajaan madani agar agenda prihatin rakyat dapat diteruskan sejajar dengan aspirasi Yang Amat Perdana Menteri. Selaku Presiden, beliau mengucapkan terima kasih pada Dr. Sri Anwar Ibrahim kerana memberi kepercayaan kepada ahli-ahli parlimen, anggota pemimpin UMNO secara untuk menjawat jawatan yang bagi saya agak banyak penting saya. Dan ternyatalah bahawa kemurnian, akrab, persahabatan ataupun perpaduan antara UMNO dan kerajaan dalam Pakatan Harapan semakin erat saya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tempat yang ramai ahli-ahli UMNO yang dilantik sebagai menteri. Dan ini menggusarkan pihak-pihak di sebelah sana. Dan sebab itu mereka membuat onar macam-macam. Sebab itu saya sempat juga berbual dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Katanya jangan risaulah. Apa yang dialami sekarang ini merupakan satu ledakan yang tidak mampu diterima oleh pihak di sebelah sana. Jadi katanya kepada warga UMNO, bersedialah untuk menghadapi serangan daripada pihak-pihak yang tidak senang melihat keberadaan UMNO dalam Pakatan Harapan. Sebab itu macam-macam saya. Macam-macam mereka mengatakan pelantikan Datuk Seri Muhammad Hassan selaku timbalan Presiden UMNO ditukarkan daripada Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Luar Negeri. Juga kononnya ada helah politik. Dia kata tak ada. Semata-mata untuk memberi ruang agar UMNO dilihat berperanan. Saya timbalan Presiden UMNO hari ini mengetuai Kementerian Luar Negeri yang tentulah pertama sekali dia akan berada di negeri untuk berbincang tentang Palestin, tentang dunia luar sebab kita sedang mencari pelawur-pelawur peringkat antarabangsa.
Dan bukan hilang kepercayaan, dan hubungan keakraban antara presiden dengan timbalan presiden mantap. Tapi orang berona macam-macam saya. Kononnya Datuk Seri Zahid tak setuju dengan Tuan Mak Hassan, maka turun pangkat. Siapa yang turun pangkat saya? Kena ingat, menteri itu semua menteri sama. Sama ada dia menteri pertahanan ke, dia apa ini agama ke, dia menteri kebajikan masyarakat, dekri dia sebagai menteri saya. Memanglah kadang-kadang orang cakaplah menteri cak ayam. Menteri cak ayam kalau mereka tidak bekerja dengan baik. Sebab itu semalam Datuk Seri Hamidi bertemu dengan semua mereka yang dilantik dalam menjadi menteri dan timbalan menteri daripada Kerajaan Barisan Nasional untuk membuat ikrar untuk bekerja sebaik mungkin untuk rakyat. Kerana UMNO Barisan Nasional matlamatnya untuk servis rakyat. Dan kita diberi jawatan yang begitu ramai saya. Bukan sikit, 13 orang. Bukan sikit saya. Sedangkan kita cuma ada Barisan Nasional 30 orang saja saya. Daripada 30, 13. Aduhai, banyak. Dan itulah saya melihat bahawa bagaimana Datuk Anwar Ibrahim begitu meyakini dan menyanjungi UMNO Barisan Nasional saya. Saudara Osman, salam semua untuk yang masih sempat dalam live saya ini. Jadi kata Maidi, kita sepatutnya kita harus sokonglah mana yang terpatut. Jadi sebagaimana kata Saudara Gulam Muzaffar selaku Ketua Perangan UMNO Wilayah Persekutuan. Saudara Gulam Muzaffar dia kata beliau berharap ahli-ahli parti di pelbagai peringkat tidak mudah termakan dengan dakwaan songsang ekoran pengumuman kabinet semalam saya. Katanya pelbagai kenyataan yang dikeluarkan daripada pihak lawan dan sebagainya sudah tentu hanya berkisar kepada nawaitu mereka untuk melaga-lagakan kita. Ada yang mengatakan UMNO melalui presidennya Datuk Seri Zahid sedang melemahkan kedudukan timbalannya Datuk Seri Muhammad Hassan yang bertukar portfolio kementerian. Jadi teguran mereka ini kata pada Saudara Muzaffar selaku Ketua UMNO Bagan Batu, Ketua Perangan UMNO Wilayah Persekutuan, dia kata teguran mereka itu janganlah nak menyebuk jaga tepi kain orang. Kamu jaga parti kamu. Tak payah nak bagi komen sebab adalah satu dua orang dan mereka mengatakan begitu begini. Kita pun tak ambil pot lah. Kita pun tak ambil tahulah kisah parti anda semua. Sebab itu menurut Saudara Muzaffar, portfolio kementerian yang diberikan adalah mandat serta prerogatif Perdana Menteri. Dan ini perlu dilihat, jangan adanya campur tangan sebagainya. Itu apa yang berlaku dalam kabinet saya, penubuhan kabinet. Alhamdulillah, saya berikan terima kasih pada Yang Amat Datuk Seri Zahid Hamidi, mantap percaturan politiknya. Sebab itu beliau mengatakan, walaupun kita kalah, tapi kita masih berada dalam kerajaan. Walaupun kita tergolek dok dengan 30 kursi saja, tapi kita dilihat penting dalam kerajaan. Bukan senang saya. Selalunya kalau tergolek dok macam ini, duduk sebagai pembangkang kita ataupun duduk di tepi-tepi. Tapi santunan Datuk Seri Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu mantap kepada kita. Alhamdulillah. Tahniah Datuk Seri Zahid kerana anda berperanan sebagai presiden yang mantang dan bijak bersilat di pencah politik. Syabas. Dan saya lihat hubungan antara beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin kukuh. Baik, saudara. Sekarang ni saya melihat satu hal saya sedih juga saudara apabila saya membaca dalam media sosial Tun Carlos. Sedih saya saudara apabila Tun Carlos menyiarkan berita yang bagi saya amat membuat hati kita rasa sayu dan pilu saudara. Apabila dia mengatakan pimpinan PAS diharap segeralah melunaskan hutang mereka kepada syarikat bekas pencetak arakah. Mahkamah telah pun memutuskan supaya buat demikian. Lebih-lebih lagi, kata Saudara Tun Carlos dalam halamannya, ketika saat ini pengasas syarikat Angkatan Edaran Enterprise yang Berhad dan NAG Press Resources yang Berhad, itu Saudara Azlan Jan, kini beliau berdepan dengan keadaan kritikal dan sedang dirawat di hospital. Itu menurut pengurusan daripada NAG Resource, iaitu Saudara Hussein Jan. Katanya peguam mereka sudah pun mengantar notis tentang perintah mahkamah dan penghakiman. Itu kaedah-kaedah mahkamah 2012, macam mana ini bagaimana perlu dibayar. Jadi sepatutnya jelas. Orang tengah sakit ni, mereka perlu menyelesaikan bil itu dalam tempoh 7 hari. Itu kata mahkamah. Notis berkenaan dikeluarkan pada 13 hari berlalu. Jadi dalam keadaan pengasas
kedua-dua syarikat tersebut berdepan dengan tahap kesihatan yang kritikal. Sepatutnya PAS ni adalah sikap, ada keimanan, ada ihsan lah sikit pada orang yang telah pun melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai pencetak suara PAS itu harakah, adalah keprihatinan. Beliau sedang sakit sekarang, sedang dirawat di hospital dan memerlukan kos. Secara saya bila baca tulisan yang dicatatkan oleh Tun Carlos itu, terasalah hati saya, kenapalah begitu sikap pemimpin mereka. Dalam keadaan pengasas kedua-dua syarikat berdepan dengan tahap kesihatan yang kritikal. Dan sepatutnya PAS ada sikap iman dan ihsan untuk membayar hutang cetak harakah. Azlan juga pangkal menghadapi kompilasi buah pinggang dan jantung dan beliau dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital KPJ Shah Alam selepas tidak sedarkan diri pada ahad lalu. Bagaimanapun kata Husin, keadaan Azlan kini semakin baik dengan pemantauan rapi pihak hospital selepas kembali sedar daripada koma. Astagfirullahalazim. Saya haraplah pimpinan PAS adalah perhatian bayarlah. Orang tengah sakit tu, kamu berhutang, mahkamah pun menyatakan bahawa kamu perlu bayar. Apa hal ni? Kenapa dibiarkan begitu? Saya tak tahulah. Kalau UMNO kita dalam keadaan begini, kita bayar awal. Kena ingat saudara, ingatlah apa kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Kerana pesan bagi Rasulullah, bila kamu menggajikan orang, kamu kena bayar gaji seorang itu sebelum peluhnya kering. Ini kawan dah masuk hospital lagi. Tuhan, tak tahulah saya. Saya tak nak cakap lebih, cuma saya merayu kepada pimpinan PAS. Tak payah lagi lah nak bercerita soal company itu dah bankrupt ke, company itu dah muflis ke. Orang yang menjalankan tugas itu sekarang dalam keadaan sakit. Bayarlah. Duit pun bukan tak ada, banyak. Sekarang ni. Jadi bercakap, kita begitu begini. Saya tak mau bercakap lebih, saya cuma merayu atas keperhatian. Sebab yang saya tahu yang mencetak itu pun tentulah beliau juga orang PAS. Tapi bagi saya lah, saya harap, saya tak mau campur urusan parti sebut. Tapi bila Tun Carlos menulis catatan sebut, membuatkan saya terpanggil untuk bercakap malam ini, saya juga mengayulah. Saya bukan nak campur, itu urusan rumah tangga anda. Tapi sebagai manusiawi, sifat kemanusiaan itu perlulah diperlihatkan. Politik-politik juga, saudara. Itu pulanglah. Baik, saudara. Sedih saya dengar bila orang yang cetak harakah sampai masuk hospital. Bukanlah kerana tak dapat duit masuk hospital, tidak. Dia sakit kerana ada kompilasi, buah pinggang, jantung dan sebagainya. Tetapi suasana dia, keadaan dia. Dalam keadaan sakit, dia memerlukan wang yang banyak untuk membayar kos perubatan. Jadi adalah sikit empatinya, ada simpatinya saudara. Pak Cuy, dia kata harakah banyak iklan ubat keras. Tak ada. Saudara. Tak ada. Saya tak mau mempertikaikan soal itu. Pak Cu jangan minta nak heret saya untuk ada. Tuan Ibrahim Tuan Man kata tunggu keputusan mahkamah untuk penyelesaian hutang harakah, tapi mahkamah dah buat keputusan, itu kata Al-Azam Osman. Sudah apa ini Azminuddin dia kata bekas Menteri Agama, PAS pun kata bagi 5 hari aja untuk ubah. Saya pun tak tahulah. Banyak kawan-kawan mengirim ni. Jadi saya haraplah jangan marah kat saya baca apa yang ditulis oleh Tun Carlos yang tersiar dan saya turut bersimpati lah. Bagi saya, kerana kalau dia tak masuk hospital, tak ada cerita semua tu, itu antara masalah parti sebut. Tak perlu kita campur tangan. Tapi kalau orang dah sakit, saya adalah empatinya sedikit. Saya, baik. Tak payah kita cakap lagi lah soal apa ni, biarlah mereka dengan dunia mereka, cara mereka, terpulanglah mereka berpolitik. Cuma sekarang ni, saya ingin menyantuni kenyataan keras daripada Yang Berhormat Ketua Pergerakan Pemuda, itu Datuk Saudara Dr. Muhammad Akmal Saleh. Saya rasa bangga kita mempunyai seorang pemimpin pemuda, pemimpin bangsa hadapan yang sanggup menyanggah sesuatu benda yang menyentuh soal agama, martabat agama, bangsa dan negara kita secara. Sebab itu katanya pemuda UMNO tidak akan membenarkan impian veteran DAP Lim Kit Siang menyaksikan agar pemimpin Melayu, bukan Melayu, menjadi Perdana Menteri untuk menjadi ketuanya. Itu kata Dr. Muhammad Akmal. Cuma saya nak jelaskan, ya saudara, saya nak perjelaskan di sini. Benar, kita tidak akan mengizinkan untuk membenarkan impian itu terlaksana, jadi kita kena berkuasa. Orang UMNO, orang Melayu kena bersatu.
Kalau kita tak bersatu, inilah jadinya. Sebab memang pun tidak ada dalam perlembagaan mengatakan mesti orang Melayu je. Kalau kita dah tak ada kuasa, itu keadaannya apa yang dilakukan oleh Lim Kit Siang di London, dia mengatakan dalam perlembagaan, dia bercakap benda itu. Saya teringat waktu zaman saya dalam pergerakan pemuda. Waktu itu Datuk Seri Najib jadi ketua pemuda. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan presiden. Naib presiden saya nak dia. Kita menentang keras apabila MCA mencuba untuk menuntut agar jawatan timbalan Perdana Menteri 2 diberi kepada MCA. Jangan lupa peristiwa kita di Stadium TPCA. Pemuda, ini memanglah pemuda harapan bangsa. Kita menggerakkan gerakan kita. Dan waktu itu Melayu bersatu. Cuma sekarang ni Melayu dah berpecah, Dr. Akmal. Usahakanlah untuk disantun semula supaya kuasa politik itu kekal pada kita. Kerana kena ingat bahawa untuk kita mempertahankan martabat kita dan sebagainya, penyatuan itu penting. Jadi jangan salahkan orang bercakap. Cuma saya nak bagi tahu pada pimpinan macam Lim Kit Siang, janganlah terlupa sangat. Kerana kalau nak cakap soal perlembagaan, saya pun nak cakap soal perlembagaan juga. Kerana dalam soal perlembagaan tak ada pun sekolah kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan India, tak ada. Kalau kita nak menyentuh soal perlembagaan, tapi kalau saya tak maulah bercakap benda ini dilihat sebagai chauvinis. Tetapi saya ingin menyantuni apa yang dilakukan oleh Dr. Akmal. Semua ini berpunca apabila Melayu semakin goyah. Apabila warga bangsa Melayu kita ni dilihat semakin terhakis kuasa politiknya. Kita bercempera, kita berpecah belah. Dan saya harap apa yang dilontarkan oleh Lim Kit Siang itu adalah sebagai teguran, wake up call pada orang Melayu. Kalau kita bersatu, kita kukuh, UMNO mantap, tidak mungkin mereka sanggup melakukan tindakan begitu. Jadi, berada di bahu saudara Datuk Akmal untuk memikul tugas memastikan dalam pilihan raya UMNO mantap dan diyakini oleh rakyat. Kalau dibiarkan berterusan begitu, akhirnya nanti kalau dah tak ada. Kena ingat saudara, UMNO ini adalah parti umat Melayu. Selalu saya katakan saudara, UMNO itu parti umat Melayu. Malahan, yang amat muat pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mengakui peranan UMNO itu sebagai untuk melindungi dan memperjuangkan soal agama, bangsa dan negara. Jadi kepada warga yang dapat mendengar bicara saya malam ini, insaflah, cukup-cukuplah kita berbalah. Sudahlah. Janganlah kita menyalahkan orang itu, menyalahkan orang ini. Carilah penyelesaiannya. Penyelesaian saya nampak kita harus bersatu. Dan janganlah rumah UMNO, rumah agam UMNO itu diserang. Kalau kita menyerang, orang melihat bahawa kita lemah. Bila kita lemah, orang boleh buat macam-macam. Sebab itu saya melihat macam mana eratnya hubungan Datuk Seri Datuk Seri Muhammad Hassan dengan Sri Zahid menyantuni perjuangan bangsa kita demi agama, bangsa dan tanah air. Tapi ada pihak nak mengocakkan, nak diwujudkan lagi perbalahan. Sebab itu saya kata parasit yang ada dalam UMNO sudah pun dikikis. Adalah lagi 1-2 orang. Dan ini juga perlu kita singkirkan agar UMNO itu mantap. Bila kita mantap, orang tak berani nak cakap. Benar, apa yang dikatakan itu tak boleh nak kita song-song. Sebab tak ada dalam perlembagaan yang mengatakan orang Melayu mesti daripada menteri. Cuma kalau dia cakap benda begitu, kalau kita kuat, kita kukuh, kita boleh song-song. Kita katakan juga dalam perlembagaan tak ada boleh kerajaan mesti mewujudkan sekolah vernacular. Sekolah yang macam-macam lagi. Sekolah Inggeris lah, sekolah kebangsaan Cina lah, sekolah kebangsaan India dan sebagainya. Tak ada dalam perlembagaan. Kita boleh bertanya. Tapi sebab kita dalam keadaan lemah. Sebab itu saya mengharapkan persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Akmal, saudara Dr. Akmal, ini juga dipulang pada warga bangsa kita. Saudara Hazanuddin Hassan dia kata UMNO sekarang bukan menjaga kepentingan Melayu tapi hanya jaga tembuluk pemimpinnya saja. Itu sekarang saudara, bukan nak jaga tembuluk, itu realitinya dulu tapi tidak sekarang saudara. Saya tidak nampak apa yang saudara Hazanuddin bercakap itu realiti sebab sekarang ini sedang disantuni. Kalaulah kita nak jaga hati DAP sangat, tentulah Presiden UMNO dah tegur pun ketua pemuda. Tak ada saudara. Saudara Azminuddin, Edi Tahir dia kata komen berulang-ulang. Saudara Abdul Ghani, ketua pemuda ni out.
Saudara Gani, kenapa kita, bagi saya lah bila dia bercakap benda begitu, tak payahlah. So, kalau gitu kena out. Tak boleh. Jangan kita menjatuhkan hukuman. Apabila dia memperjuangkan soal bangsa kita kena beri tegur belakang dia lah. Saya tak nampak bahawa apabila UMNO memperjuangkan sesuatu, kita mula membuat modal yang bukan-bukan. Saya cukup-cukup lah. Sudahlah tu saudara. Dan saudara kena ingat, sekarang ni ada pihak-pihak tertentu di luar kerajaan. Mereka sedang mencaturkan macam-macam gerakan sedang dilakukan. Ini sebenarnya banyak orang bertanya dengan saya, kenapa jadi begitu? Bagi mereka yang di luar UMNO, di luar kerajaan perpaduan, saudara, mereka sedang mencaturkan, memburukkan Perdana Menteri, memburukkan timbalan Perdana Menteri, memburukkan kerajaan. Matlamat mereka lain tak ada, saya. Tak berhenti dari dulu sampai sekarang, tebuk atap. Mereka mau melihat bahawa kerajaan yang ada hari ini berganti. Nak ganti dengan siapa? Siapa yang kita harapkan? Kerana mereka sekarang ini berada dalam ketakutan. Bila hari mendatang, Januari mendatang adalah Januari bulan-bulan yang menakutkan. Malahan apabila diumumkan oleh Anwar Ibrahim tentang barisan kabinet yang ada, ini bertambah gerun lagi pihak sebelah sana. Saya tak nak sebutlah nama siapa saya. Untuk apa saya nak kotorkan halaman saya ini dengan menyebut nama mereka yang bukan-bukan. Bahawa mereka sedang berusaha untuk menjatuhkan. Kenapa? Kerana mereka takut. Sebab itu media sosial digunakan. Ada orang tertentu, tugas kamu cerita pasal bab ini saja. Yang ini kamu cerita pasal bab ini saja. Jadi diserang habis-habisan. Tak berhenti setiap hari. Saya tidak maulah untuk meminta supaya Menteri Komunikasi atau Menteri Dalam Negeri ambil tindakan. Tidak. Tapi saya rasa kadang-kadang perlu ditegur. Supaya dalam keadaan sekali kita nak menghadapi bulan Januari untuk pelabur-pelabur dah datang. Jangan diwujudkan keadaan yang tidak stabil. Mereka mewujudkan keadaan tidak stabil itu kerana nak menyelamatkan nyawa mereka. Perbicaraan akan berlangsung, saudara. Jangan lupa. Bulan Januari, Februari, Mac, April. 4 bulan ini adalah perbicaraan tentang pimpinan-pimpinan yang berada di luar sana. Yang pasti akan menggemparkan. Saya lihat, saya buka balik tuduhan-tuduhan, apa yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, pembongkaran yang dilakukan tentang skandal itu dan ini akan timbul. Jadi sebab itu mereka berusaha kalau boleh untuk mengambil alih kuasa supaya kes-kes itu ditutup. Itu gambarannya. Kalau mereka merasakan mereka selamat, mereka tak kacau. Sebab masing-masing dah kenyang, saudara. Jangan lupa, orang yang buat onar tu dia dah kenyang. 7 keturun pun tak habis, saudara. Harta mereka ponggah. Kesan daripada tindakan mereka itu yang rosaknya namanya UMNO. Rumah UMNO yang terpalit. Kerana mereka datang daripada rumah UMNO. Sedangkan harta yang mereka miliki, selalu katakan, 7 keturun tak habis, saudara. Sebab itu sekarang ni mereka nak menjaga yang mereka miliki dan supaya undang-undang tidak mengekori mereka. Itu keadaannya sekarang ni. Sebab itu gunakan apa saja. Saya lihat yang dulu kita wujudkan Muafakat Nasional dengan PAS pun tak berhenti-henti menyerang. Saya pun tak tahu kenapa kemabukan ke untuk mendapat kuasa. Salah siapa? Salah anda sendiri. Sekarang ini, kalaulah PAS masih berada dalam Muafakat Nasional, hari ini kita mempunyai kerajaan yang mantap. Tapi anda, pimpinan anda, membuat kesilapan keluar daripada UMNO. Keluar daripada Muafakat Nasional. Tak apalah, kita terimalah hakikat dan tak bersetuju. Tak ada masalah. UMNO harus terus. Sebab itu saya mengatakan Datuk Seri Zahid Hamidi meneruskan pelayaran Bahtera UMNO. Datanglah ribut taufan yang melanda, tapi Bahtera UMNO itu terus dilayari dengan sebaik mungkin. Tak apalah, warga PAS ke apa semua, kita izinkanlah mereka. Sebab sekarang ni ada pula kononnya saudara tentang isu persempadanan semula yang sudah pun dibangkitkan. Bahawa kononnya sekarang ni bila berlaku persempadanan semula, DAP lah yang akan mendapat advantage yang lebih, dapat kursi lebih. Saya rasa tak mungkin begitu saya. Kalau persempadanan semula pun kita ada 222 kawasan parlimen. Kalau ditambah saudara, tambahlah lagi 30, ada 250. Jangan lupa, saudara, kebanyakan kursi yang akan dapat tambahan tentulah di Sabah dan Sarawak. Ini sebagaimana dituntut oleh Sabah Sarawak
dalam perjanjian 1963. Saudara. Dan kalau mereka berada dalam keadaan begitu, tidak mungkin mereka mampu mengatasi pimpinan yang berada di sebagai ahli parlimen daripada kalangan warga bangsa Melayu. Sekarang ini DAP cuma ada 41 kursi. Okeylah, saya terimalah kata kalau dengar itu dapat 30, baru 70 saya. Tapi kalau Melayu bersatu, duduk di belakang rumah UMNO, rumah agam UMNO, kita melayari battle ini dengan baik. Orang tak boleh usik saya. Tapi yang suka mengusik sekarang ni, mereka yang kaya raya, yang 7 ketua tak habis. Itu natijahnya sebenarnya. Sebab itu dilontarkan macam-macam soalan. Sekarang ni yang teruk sekarang kena Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang nombor 2 kena teruk Datuk Zahid Hamidi. Kenapa mereka membenci Datuk Zahid Hamidi? Saya dah jawab. Saya dah nyatakan bahawa mereka merasakan kerana adanya Zahid Hamidi, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Gagallah puak-puak sana tu untuk menjadi memegang kuasa di anjung kuasa di Seri Perdana. Itu saja masalahnya. Selagi UMNO dipimpin oleh Datuk Zahid Hamidi, selagi itulah cita-cita mereka tidak akan berjaya. Sebab itu mereka akan berusaha untuk menjatuhkan Presiden UMNO. Itu saja cerita dari saya. Tak usah sembang lain lah. Macam kita budak-budak sekolah tak reti nak baca kedudukan politik. Baik, saudara, malam besok saya mengundang speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, iaitu Datuk Syakar Samsudin, untuk kita berbicarakan ke mana kita. InsyaAllah, saudara, kita berjumpa malam besok. Studio AHF Amir Hijaz Pen akan mengundang, iaitu saudara Yang Berhormat Datuk Seri Syakar Samsudin. Hari Sabtu malam minggu, itu memang panas. Kita berbicara pula bersama dengan saya Datuk Datuk apa ni? Siapa? Rakan saya. Dia tinggalkan studio sembang hangat dia. Datuk Abdullah Sani akan bersama dengan saya berbicara di AHF. Jangan lupa saya, kita jumpa malam besok bersama dengan Datuk Syakar, lusa dengan Datuk Abdullah Sani. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat sembahyang tahajud malam ini. Terima kasih, saudara.